Baik itu tuan-tuan sekalian, kalau ada orang kata jaga saudara mara ni sebagai kronisma, Nabi SAW adalah orang yang paling jaga sekali hubungan kekeluargaan. Nabi kita. Bayangkanlah tuan-tuan, tidak ada orang dalam sejarah yang sangat menjaga hubungan saudara mara melebihi daripada Nabi. Pernah Abu Sufyan, masa tu dia belum Islam, dia dipanggil oleh Hercules. Hercules panggil dia, tanya dia tentang siapa ini Muhammad. Masa tu Abu Sufyan belum Islam. Maka Hercules tanya, "Famadza ya'murukum?" Aku nak tahu ini Muhammad, apa yang dia ajar engkau orang buat? Apa jawab Abu Sufyan? Dia bukan Islam. Jawab Abu Sufyan, dia ajar kepada kami, "Abudullah wahdahu la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was-sidqi wal 'afaf was-sillah." Kata Abu Sufyan, ini Muhammad, dia suruh kami nombor satu sembah Allah. Yang kedua, tinggalkan ajaran mengarut nenek moyang. Yang ketiga, dia suruh kami sembahyang. Yang keempat, suruh jadi jujur. Yang keenam, maafkan orang. Yang kelima, sambung hubungan silaturahim. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebab itu Nabi sangat jaga hubungan sesama orang. Ini musim-musim hijrah. Ucapan dasar Nabi yang pertama ketika sampai ke kota Madinah, sebagaimana hadis daripada Abu Yusuf bin Salam ataupun Abdullah bin Salam, Nabi masih di atas unta, belum sempat turun, Nabi telah sampaikan satu ucapan yang ringkas. Kata Nabi, "Ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasillul arham wasallun nas wa nasuniyam tadkhulul jannata bis salam." Ini hadis riwayat Tirmizi. Kata Nabi, wahai sekalian manusia, nombor satu, sebarkan salam. Yang kedua, beri orang makan, at'imut ta'am, buat keduri. Yang ketiga, silul arham, sambung balik hubungan saudara mara yang terputus, kata Nabi. Dan yang keempat, wasallu wa sunnam, semayanglah malam ketika orang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan aman dan sejahtera. Tapi masalah, ini saya ingat ramai yang dapat penjelasan ini. Masalah hari ini adalah bila tuan-tuan sebut perkataan silaturahim, apa yang tuan-tuan fahamkan? Silaturahim ni seolah-olah kita jaga hubungan dengan kawan-kawan, alumni sekolah, dengan kawan-kawan kita tempat bekerja dulu, WhatsApp group, jangan left group. Itu jaga silaturahim. Ada buat reunion kita join, oh itu silaturahim. Ada buat family day, kawan-kawan geng-geng mancing, kita pun join, oh itu silaturahim. Oh tidak, silaturahim ini bukannya itu. Segala bentuk alumni, reunion, WhatsApp group, rakan sekampung, itu bukan silaturahim. Ada orang dia terlampau jaga hubungan dengan kawan-kawan, geng motor misalnya, dia jaga betul. Kalau dalam grup tak pernah left, kutuk lah macam mana pun. Tapi dia rumah mak jarang balik, adik-beradik tak tegur, kat rumah macam singa. Dengan kawan-kawan dia lah pelawak nombor satu. Tapi kat rumah macam rimau, karang betul. Mak saudara tak pernah ziarah, mak saudara orang hari-hari dia ziarah. Mak saudara sendiri dia tak pernah ziarah. WhatsApp group kawan-kawan tak pernah left, jadi admin lagi. Tapi WhatsApp group saudara mara 3 minggu sekali left. Invite balik, left lagi. Kerjanya nge-left kerjanya. Tuan-tuan, jangan melebihi jaga hubungan orang lain, melebihi kerabat waris kita. Jaga hubungan kita. Sebab itu silaturahim dia terdiri dari dua perkataan, silah dan juga ar-rahim. Silah maknanya menyambung. Rahim ni apa artinya? Pada puan-puan ada tak rahim? Ada. Rahim tu rahim mar'ati ayyab tu manbati walada wa wa'wa minhu. Yang disebutkan rahim itu adalah rahim wanita, iaitu tempat janin berkembang dan terlindung di dalam perut wanita itu. Artinya silaturahim ini adalah menjaga hubungan dengan orang yang sama perut dengan kita. Saudara mara kita, sepupu sahabat kita, jaga hubungan itu dulu. Ada orang mak saudara dia tak jaga, padahal itu waris dia, tapi dia sibuk jaga mak mertua. Mak mertua, tuan-tuan, ini dah banyak orang mendengar syarahan ini. Saya bertanya,
Mak mentua dengan mak saudara mana paling kuat dengan kita? Mak saudara. Mak mertua ni tuan-tuan tak ada. Mak mertua ni boleh ganti, boleh tambah baru, tak ada masalah. Tapi mak mertua itulah, mak saudara itulah satu-satunya sampai kiamat. Baik itu Nabi sebut al-khalatu bimanzilatil ummi. Mak saudara setaraf dengan mak engkau. Salam cium tangan. Apa sebab? Dia adik-beradik mak kita. Tapi bagaimana nak dapat barakah? Tak jaga hubungan dengan mak saudara. Duduk sekampung, mak saudara rumah tak pergi. Rumah orang lain terbakar, kau tolong bagi nak gerak. Ni contoh saja. Tolong saudara dulu. Dulu pernah satu peristiwa pernah berlaku kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada satu orang pemuda, dia belajar dalam kelas Abu Hurairah. Tiba-tiba kata Abu Hurairah, siapa-siapa yang ada putus hubungan silaturahim, sila berdiri keluar daripada masjid. Jangan duduk dalam kelas saya. Engkau menyebabkan rahmat tak turun. Jadi masing-masing pandang, siapa ni yang putus silaturahim? Tiba ada satu orang pemuda bangun, dia keluar. Orang pun pandang, oi dia ni rupanya. Dia pun keluar. Abu Hurairah sambung balik mengajar. Pemuda ni dia keluar daripada masjid, dia pergi cari mak saudara dia. Rupanya dia dah tak bercakap dengan mak saudaranya beberapa tahun. Tak apa, isu tak tahulah. Dia pun terpaksalah tebalkan muka berjumpa. Dia tegur, Assalamualaikum Mak Ngah. Waalaikumsalam. Apa kau datang rumah aku? Mak saudara pun handal jugalah. Apa sebab kau datang rumah aku? Tak ada Mak Ngah, tadi saya tengah belajar begini-begini, Abu Hurairah cakap begini-begini, saya rasa tak syok. Ini saya datang, minta maaf lah, apa terlebih terkurang. Mak saudara dia pun kata, begini, kau balik kepada Abu Hurairah, kau tanya apa sebab dia suruh orang yang bergaduh mak saudara supaya keluar. Pergi tanya sekarang. Dia pun pergilah jumpa balik Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, saya pernah dengar Nabi bersabda, la tanzilu rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Tidak akan turun pada satu-satu majlis itu rahmat kalau di dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahim dengan saudara maranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu kita sendiri kita mesti jaga bapa mak ke atas, mak ayah dan adik-beradik dia. Mana mak saudara kita, pak saudara kita, itu kena jaga. Salam cium tangan tu, don't play-play. Kemudian kita jaga atuk kita, atuk, nenek ataupun wan, mana mak dan bapa kepada mak ayah kita. Kemudian atas tu bapa, datuk, moyang, buyut. Buyut ni maknanya ibu bapa kepada moyang kita. Buyut, cakawari, cilawagi. Cilawagi atas sekali lah. Nenek moyang tingkat yang kelima, itu tinggi sangat lah. Tuan-tuan sekarang, kalau betul-betul jaga silaturahim, tuan-tuan hafal nama tuan-tuan sampai bin berapa? Nama tuan-tuan bin sekian, sampai mana? Orang yang jaga hubungan silaturahim, dia boleh susun bin dia sampai, tak tahulah sampai Datuk Maharaja Lela ke Mat Kilau apa tak tahu, dia boleh susun. Ini orang jaga silaturahim. Tapi kalau hidup tak campur orang, dia tahu sampai nama atuk dia je. Itu pun dia tahu nama je atuk dia, kubur atuk dia pun dia tak tahu mana. Macam mana kau nak jadi satu orang kalau saudara mara pun tak kenal? Ni orang muda, sementara orang tua masih ada di kampung, tanya dia orang, mana kubur moyang saya, mana kubur nenek, adik-beradik nenek saudara mara, tanya. Sementara orang tua ada, esok dah tak ada, korang pun tak tahu mana kubur, habis semua. Dokumenkan, bawa kamera, pergi ambil gambar, tulis ini kubur nenek punya sepupu, tulislah, janji ada rekod. Sekurang-kurangnya apa yang adik-adik buat sekarang memberi manfaat 10 tahun akan datang. Generasi muda esok dia dah tak tahu saudara. Kalau tanya kau keturunan apa, dia pun tak tahu dia keturunan apa. Kita simpan dokumen ini nak tunjuk kepada cucu cicit kita, kita keturunan bukan beranak tepi longkang. Kita ada keturunan kita. Ni moyang kau kubur sini, moyang ni. Itu tujuannya. Nabi SAW dia boleh susun keturunan dia sampai Nabi Ismail.
Dia boleh sebut nama moyang dia, moyang dia. Ini tanda orang jaga silaturahim. Jadi itu yang ke atas. Kalau yang ke bawah itu senang nak jagalah. Kita anak, cucu, cicit, piut, piat, cicut, miat, miut, oneng. Kita jaga sampai ke bawah. Orang Arab tuan-tuan, Penang kan ramai Arab. Orang Arab tuan-tuan, dia sangat jaga dia punya keturunan. Sebab itu orang Arab walaupun titik temunya pada datuk ketujuh, datuk dia banyak isteri. Jumpa-jumpa susun, temu pada datuk yang ketujuh. Dia akan tetap jaga hubungan. Asalkan sama marga. Orang sangat jaga. Ente punya sepupu kan? Anak punya sepupu lah. Padahal bukan sepupu betul. Saya ingat kupu-kupu dah. Kupu-kupu. Tapi sebab dia sama Al-Habsyi, Al-Aidrus, Al-apa. Sama marga. Dia jaga. Ini orang yang jaga silaturahim. Sebab itu marilah kita pada malam ini. Khairul ummah, untuk kampung kita dapat barakah, jaga balik saudara mara kita. Jaga balik, susun balik. Adat hidup berkaum keluarga. Ingat mengingat, jaga menjaga. Begitu juga dengan tetangga, supaya rumah menjadi surga. Dengan jiran janganlah bongkak, usah dibangga harta yang banyak. Kalau berpangkat jangan berlagak, supaya pergaulan tidak akan rosak. Dengan jiran buatlah baik. Kita semua bagaikan adik-beradik. Janganlah suka usik-mengusik. Hidup sentosa sehilir semudik. Hidup serumah beramah tamah. Bersompan santun, berlembut lidah. Kalau menegur, jangan menyergah. Kalau tak suka pun, jangan menyanggah. Hidup berjiran banyak cabaran. Tanggungjawab besar harus dibeban. Jaga kebajikan, itu kewajipan. Janganlah ia kita abaikan. Dengan jiran berbaiklah selalu. Lapangkan dada, bantu membantu. Ingat mengingat, janganlah jemu. Supaya jiran tak menjadi seteru. Justru itu wahai sahabat, jaga peliharalah kaum kerabat. Dengan jiran ingat mengingat, supaya sejahtera kita dunia dan akhirat. Jadi yang pertama yang saya pesankan pada diri saya dan tuan-tuan malam ini, jaga saudara mara kita dulu. Tak ada orang nak tolong keluarga kita kalau kita sendiri tak tolong. Tolong keluarga kita dulu. Bukan kronisma ini. Anak saudara, takkan nak harap orang pula menolong yang berhormat. Nolong kita lah nolong. Anak saudara kita. Tolong dia. Ini yang pertama dalam kampung.